Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepada kita banyak amalan-amalan untuk kita amalkan sebagai hambanya. Kemudian Allah Azza wa Jal memberi tahu kepada kita kelebihan-kelebihan amalan yang difardukan atau yang telah disunatkan untuk kita amalkan. Antara amalan yang sangat besar fadilatnya, sangat besar kesannya kepada kehidupan seseorang ialah salat malam ataupun salatul tahajud, sembahyang tahajud. Pada bulan Ramadan ini kita sepatutnya tidak meninggalkannya, kerana setiap kita akan bangun sahur. Sebelum daripada sahur, kita sepatutnya menunaikan salat, kerana pada 1/3 malam yang akhir, di waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan segala rahmatnya, diterima segala doa, diampunkan segala dosa, ditunaikan segala permintaan hamba-hamba yang sujud, yang rokok, yang memohon daripadanya. Salat tahajud mengangkat kedudukan seseorang di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pada waktu malam bertahajudlah sebagai satu tambahan untukmu, yakni untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Tuhanmu membangkitkan engkau ataupun menempatkan engkau pada hari kiamat di satu kedudukan yang terpuji. Ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan kepada baginda bahawasanya dengan menunaikan tahajud Allah mengangkat maqam dan kedudukan baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, riwayat Imam Muslim. Seafdal salat selepas sembahyang fardu, sembahyang malam.
Sebab itu sesiapa yang melazimi sembahyang malam, Allah akan memberikan berbagai kelebihan kepadanya, dilapangkan kehidupannya, diberikan ketenangan dan jalan hidupnya, ditunaikan hajat-hajatnya. Ramai orang apabila ada masalah, dia sanggup tunggu orang itu, orang ini berjam-jam nak jumpa, nak mengadu masalah dia, nak bawa isu dia. Tapi dia lupa bahawasanya Allah memperuntukkan 1/3 malam yang akhir untuk hamba-hambanya mengadu kepadanya, untuk dia menerima segala hajat dan permohonan. Sembahyang malam itu dua-dua, tak ada batasan bilangannya. Nabi SAW, apabila satu orang lelaki tanya baginda, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, macam mana sembahyang malam? Kata Nabi, "Mathna mathna, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa in khifta as-subha fa'autir biwahidah." Jika engkau bimbang masuknya waktu subuh, kamu witir 1 rakaat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka sembahyang malam dua-dua. Bangun, kita dah solat dah di masjid, solat qiyam pada bulan Ramadan ini, semuanya qiyam Ramadan. Dah sembahyang dah tarawih, balik, bangun lagi malam, solat lagi. Dua-dua. Kalau sudah kita witir, tidak perlu ulangi. Kalau belum witir, kita witir. Allah janji untuk orang yang sembahyang malam ni, Allah kata, "Innal muttaqina fi jannatin wa uyun." Orang-orang yang bertakwa akan berada di mata air, di kebun-kebun, di syurga-syurga dan mata air. Bila Allah sebut syurga, mata air, sungai, nila ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Indahnya. Allah kata orang yang muttaqin tempatnya di situ. Akhidhina ma atahum rabbuhum, mereka mendapat habuan apa yang Tuhan bagi pada mereka. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, mereka itu dahulunya termasuk di kalangan orang yang buat baik. Apa mereka buat baik? Allah kata, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka tu malam tidurnya sedikit. Apa mereka buat? Wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar. Bangun sahur, minta ampun ke Allah. Sahur tempatnya, waktunya istighfar. 1/3 yang akhir kita istighfar. Jangan kita bangun malam, isteri kita masak, kita tidur, kemudian lepas bangun makan sahur, ada lagi masa kita main handphone, tengok TV, sedangkan masa itu sangat berharga. Allah terima amalan, Allah janjikan syurga, Allah terima doa, Allah terima istighfar. Kita buang masa yang bermakna tersebut. Rugi. Nabi SAW bila sampai ke Madinah, orang sambut baginda. Baginda bagi ucapan. Kata Nabi, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarkanlah salam. Jumpa orang, assalamualaikum, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, bagi orang makan.
Siapa yang ada rezeki lebih, bagi orang makan. Tak lebih, boleh bagi 2 orang makan, bagi 2 orang makan. Boleh bagi lebih, bagi anak yatim makan, bagi orang miskin makan, bagi makan. Wa at'imut ta'am. Nabi kata, wahai manusia, sebar salam, bagi orang makan. Wa sallu bin nasi wa sallu bil laili wan nasu niyam. Semayang pada waktu malam ketika orang tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Kita ni pun tidur dah banyak dah. Daripada kecil sampai besar duk tidur. Kadang-kadang mai time Jumaat pun kita pun nak tertidur lagi. Tapi malam Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya kita bangun tahajud. Dia janji nak bagi kelebihan-kelebihan yang banyak. Nabi kata, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di syurga ni ada bilik-bilik, ada tempat-tempat yang dilihat dari dalamnya, dari luarnya. Daripada dalam tengok dapat lihat di luar dapat lihat di dalam. Zaman dulu ni orang tak ada cermin, tapi orang susah nak faham. Nabi sebut orang zaman lalu macam dia faham. Tapi syurga lebih daripada apa yang kita andaikan. Faqama a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Bila Nabi kata macam tu, satu orang Arab, orang Badui duduk padang pasir, tak banyak kehidupan mewah, dia tak tahu. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, liman hadha ya Rasulullah? Syurga hak macam tu siapa yang dapat masuk? Nabi SAW kata, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Nabi kata syurga hak yang tu untuk orang yang elok cakap dia, orang yang bagi makan kat orang lain, orang yang berterusan puasa, orang yang semayang pada waktu malam masa orang duduk tidur. Masa orang tidur. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Sidang hadirin yang dirahmati Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala malam bila sifatkan hamba-hamba Ar-Rahman, Allah tahu wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba-hamba Ar-Rahman itu berjalan atas muka bumi ini dalam keadaan rendah diri. Bila orang jahil cakap kat mereka, mereka balas dengan sejahtera. Ni kalau orang bodoh duk cakap lebih ke orang, dia tak balas, tak guna cakap orang bodoh. Allah kata, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan Allah kata, tapi depa satu lagi ciri depa, malam mereka bangun sujud dan salat kepada Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita amalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW ini, iaitu sembahyang malam. Ni kita bulan puasa ni dah sebahagian yang mungkin korang biasa dah terlatih dengan sembahyang malam sebab duk bangun sahur. Jangan dia stop selepas daripada Ramadan, tinggal nak keluar lagi seminggu. Nabi kata, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'aba as-salihin qablakum. Hendaklah kamu tunaikan qiyamul lail, bangun malam. Nabi kata, itu adalah amalan orang-orang saleh sebelum kamu. Fa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil its wa takfirun lisayyi'at, kata Nabi. Kerana bangun sembahyang malam ni mendekatkan diri pada Allah, menghalang kita daripada buat salah, menghapuskan dosa-dosa kita. Siapa-siapa yang ada banyak masalah, masalah keuangan, masalah isteri, masalah anak-anak, masalah keluarga,
daripada dia duduk pergi merungut kat orang tu, merungut kat orang ni, mengadu kat orang tu, mengadu kat orang ni. Cerita sana, cerita sini tak selesai. Cerita kepada pencipta segala-galanya yang menentukan kehidupan kita ni. Nak jumpa orang besar, ada kedudukan, kadang-kadang payah. Nak dapat appointment pun belum tentu dapat. Kena guna banyak peringkat orang baru kadang-kadang baru dapat jumpa orang. Tapi Allah yang maha besar, maha pengasih dan penyayang, di tangannya segala urusan. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Yang mana kalau dia bagi, siapa tak dapat halang. Kalau dia halang, siapa tak dapat bagi. Dia kata 1/3 akhir malam minta kat aku. Tak payah pergi ambil tiket nak pergi ke Kuala Lumpur, atau ambil tiket sewa kereta ke nak pergi. Duduk di rumah sendiri, bangkit malam, salat, pergi ke masjid, salat. Hatta orang yang duduk dalam penjara pun dia boleh salat malam. Rahmatnya Tuhan, mudah urusan nak menghadap dia. Bangun, salat, insya-Allah dia lapangkan seluruh masalah yang kita hadapi. Seluruh kesulitan, keserabutan hidup. Ini bukan janji orang, bukan janji orang politik, bukan janji orang kaya. Ini janji Allah pencipta langit dan bumi. Maka sesiapa yang melazimi qiyamul lail, dia akan melihat kesan rezeki yang baik, kehidupan yang baik, urusan Allah bagi dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Kita lagi seminggu, 6 hari kita akan masuk hari raya ini. Bila kita puasa, kita ada tanggungjawab lain yang mesti kita tunaikan, iaitu zakatul fitr, zakat fitrah orang kita sebut. Nabi SAW kata, zakatul fitr tuhratan lisaim minal lagwi wal rafath wa ta'matan lil masakin. Man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulatun, wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Nabi kata, zakatul fitr tuhratun lis-saim minal lagwi wal rafath. Zakat fitrah ni pembersih pada orang yang puasa daripada sia-sia dan cakap tak elok. Takut ada terlepas cakap masa bulan puasa ni. Minta ampun dengan Tuhan, mudah-mudahan zakat ni dia bersih kita. Wa ta'matan lil masakin, dan makanan untuk orang miskin. Faman addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang bagi sebelum solat, tunaikan sebelum solat, sebelum solat hari raya, zakat yang diterima. Siapa yang tunai selepas daripada sembahyang, Nabi kata sadaqatun minas sadaqah, dia jadi sedekah biasa. Jadi kita jangan lupa diri kita dan orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita untuk kita menunaikan zakat fitrah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diradai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaiki pergaulan antara kami, Engkau pelihara kami daripada penyakit lemah, malas, berpingkiran dangkal, dan buruk budi pekerti. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimakanlah semua ibadat kami, puasa, salat, puasa, sujud dan rukuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.